Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas Ekonomi Madam Rose. Pada kali ini kita akan belajar berkenaan dengan perakaunan pendapatan negara dengan subtopik 2.1 iaitu menghitung pendapatan negara. Okey, untuk menghitung pendapatan negara, kita akan bahagikan kepada 3 kaedah, iaitu yang pertama iaitu kaedah perbelanjaan ataupun kita ambil kira nilai barang akhir. Yang kedua, kita gunakan kaedah keluaran iaitu kita ambil kira nilai ditambah. Dan yang ketiga, kaedah pendapatan. Okey, yang ini kita ambil kira bayaran faktur. Okey, untuk kaedah pendapatan negara, kaedah pengiraan dengan menggunakan kaedah perbelanjaan, pendapatan negara dihitung dengan menjumlahkan perbelanjaan terhadap barang akhir dan perkhidmatan yang dilakukan oleh setiap unit-unit ekonomi. Okey, unit-unit ekonomi itu terdiri daripada isi rumah, firma, kerajaan, luar negara ataupun antarabangsa. Okey, setiap unit-unit ekonomi ini akan melakukan perbelanjaan. Okey, jadi setiap perbelanjaan yang dilakukan oleh unit-unit ekonomi ini akan direkodkan dan dikira untuk pendapatan negara dengan menggunakan kaedah perbelanjaan. Okey, untuk yang kedua, kaedah keluaran ataupun nilai ditambah, pendapatan negara dihitung dengan menjumlahkan nilai keluaran akhir yang dihasilkan oleh setiap sektor ekonomi ataupun kita katakan direkodkan nilai ditambah barang dan perkhidmatan yang dihasilkan oleh setiap sektor ekonomi. Okey, sektor ekonomi itu terbahagi kepada 3 iaitu sektor 1 ataupun sektor utama, sektor kedua dan sektor ketiga. Okey, kaedah pendapatan dia rekodkan semua bayaran faktur kepada faktur-faktur pengeluaran yang digunakan dalam kegiatan ekonomi. Okey, faktur pengeluaran itu terdiri daripada tanah, buruh, modal dan usahawan. Dan bayaran untuk faktur-faktur ini akan direkodkan dan dia akan dapat pendapatan negara ataupun KNB/KF. Okey, jadi apabila kita pengiraan dengan menggunakan kaedah mana pun, sama ada kaedah perbelanjaan ataupun kaedah keluaran ataupun kaedah pendapatan, nilai pendapatan negara yang kita dapat adalah sama. Sebab itulah keluaran negara sama dengan perbelanjaan negara sama dengan pendapatan negara. Okey, kita tengok yang pertama iaitu pengiraan pendapatan negara dengan menggunakan kaedah perbelanjaan. Okey, untuk kaedah perbelanjaan ini, pendapatan negara tadi kita dah katakan direkodkan perbelanjaan terhadap barang akhir dan perkhidmatan yang dilakukan oleh setiap unit-unit ekonomi. Okey, so kita tengok unit ekonomi yang pertama iaitu isi rumah. Okey, isi rumah perbelanjaannya dikenali sebagai perbelanjaan penggunaan isi rumah atau perbelanjaan swasta. Dan simbolnya adalah C. Okey, apa dia perbelanjaan penggunaan isi rumah? Perbelanjaan isi rumah ni contohnya perbelanjaan ke atas barang akhir dan perkhidmatan. Contohnya beli pakaian, beli makanan, itu untuk barang akhir. Kalau perkhidmatan, maksudnya dia pergi perbelanjaan untuk pergi kepada jumpa doktor, untuk perkhidmatan doktor. Okey, jadi bayaran ke atas perkhidmatan doktor itu dimasukkan ke dalam perbelanjaan penggunaan isi rumah. Okey, dan seterusnya firma. Untuk firma, perbelanjaannya dikenali sebagai pembentukan modal tetap swasta kasa ataupun pelaburan swasta dan simbolnya adalah I. Dan untuk pelaburan ataupun pembentukan modal tetap swasta ni, kita ambil nilai kasa. Okey, kasa ni maksudnya termasuk susut nilai.
Okey, jika di dalam data yang kita dapat tu diberi pelaburan bersih ataupun pembentukan modal tetap swasta bersih, maka kita tukarkan menjadi kasar dengan cara pelaburan bersih tadi kita tambah dengan susut nilai. Okey. Apa dia pelaburan swasta? Okey, pelaburan swasta ini adalah perbelanjaan ke atas barang modal baru yang akan digunakan dalam proses pengeluaran. Seperti dia bina kilang, beli peralatan kilang dan pertambahan dalam simpanan bahan mentah. Okay, contoh ni bina kilang, beli mesin ataupun jentera dan sebagainya. Okey, perbelanjaan firma yang kedua adalah perubahan stok ataupun kita boleh katakan juga sebagai perubahan inventory. Okey, perubahan stok ini adalah perubahan nilai barang perantaraan dan barang akhir yang dah siap yang belum dijual. Okey, yang belum dijual kepada pengguna pada akhir tahun berbanding dengan awal tahun. Okey, seterusnya unit ekonomi kerajaan. Okey, kerajaan perbelanjaannya dikenali sebagai perbelanjaan awam ataupun perbelanjaan penggunaan awam ataupun perbelanjaan kerajaan, satu lagi. Dan dia punya simbol adalah G. Okey. Perbelanjaan kerajaan dalam bentuk penggunaan ini dia adalah dalam bentuk perbelanjaan mengurus. Contohnya, kerajaan bayar gaji kepada kaki tangan awam, bagi subsidi ataupun bantuan. Okey. Dan yang kedua, perbelanjaan kerajaan dalam bentuk pelaburan ataupun dia panggil sebagai pembentukan modal tetap awam kasar ataupun pelaburan awam. Simbolnya juga adalah I. Jadi pelaburan dalam ekonomi ini ada dua lah. Satu yang dibuat oleh firma yang dikenali sebagai pelaburan swasta dan satu lagi yang dibuat oleh kerajaan yang dikenali sebagai pelaburan awam. Okey, jadi jika dalam data yang kita nak kira tu ada dua jenis pelaburan tu, sama ada pelaburan awam ataupun pelaburan swasta, so dua-dua jenis pelaburan itu kita akan ambil kira dalam pengiraan pendapatan negara. Okey, pelaburan awam ni adalah dia lebih kepada perbelanjaan pembangunan kerajaan seperti kerajaan bina sekolah, hospital dan jalan raya. Okey, seterusnya unit ekonomi yang terakhir adalah luar negara. Okey, untuk luar negara ini dia melibatkan ekspor dan import. Okey, ekspor yang kita ambil adalah ekspor bersih. Okey, untuk ekspor perbelanjaan negara asing ke atas keluaran negara. Maksudnya warga negara asing beli barang di negara kita, barang keluaran kita. Jadi ia akan melibatkan pembayaran ke atas barang kita. Maksudnya aliran masuk wang dan yang ini akan menambahkan pendapatan negara. Manakala untuk import, dia melibatkan perbelanjaan negara kita ataupun warga negara kita ke atas keluaran negara asing. Kita beli barang ataupun perkhidmatan daripada negara luar dan ini akan melibatkan pembayaran. Maksudnya aliran keluar wang kita ke luar negara. Okey, jadi ini akan mengurangkan pendapatan negara kita. Okey, sebab itulah kita ambil ekspor bersih. Maksudnya ekspor ataupun pembayaran daripada luar yang kita dapat, kita tolak dengan import. Maksudnya yang kita bayar ke luar negara. So kita akan dapatlah ekspor bersih. Okey, jadi untuk kaedah perbelanjaan, kita jumlahkan semua perbelanjaan yang dilakukan oleh unit-unit ekonomi itu tadi. Okey, jadi kat sini contoh dia perbelanjaan penggunaan C yang dilakukan oleh isi rumah 4,500, perbelanjaan kerajaan G 700,
pelaburan kasar I 800. Okey, jika dalam data ada dua jenis pelaburan yang diberi, contohnya pelaburan awam dan pelaburan swasta, so jumlah tu kita ambil lah dua-duanya, masukkan dalam pengiraan. Okey, yang keempat, perubahan inventory dan stok ataupun stok, kita masukkan nilai dia, ekspor dan kita tolak import untuk dapatkan ekspor bersih. So, jumlah perbelanjaan ni kita akan campurkan semuanya, so kita akan dapat KDNK HP sebanyak 6,300. Okey, jadi untuk kaedah perbelanjaan, nilai akhir yang kita akan dapat selepas kita campurkan semua perbelanjaan tadi adalah KDNK HP. Okey, jadi untuk mengira pendapatan negara ni KNB KF. Okey, jadi kita kena gunakanlah konsep-konsep yang kita telah belajar dalam bahagian yang pertama tadi untuk mendapatkan KNB KF. So, beberapa item lagi perlu ditambah dalam pengiraan kita. Okey, contoh kat sini, KDNK HP, nilai yang kita dapat bila kita ambil perbelanjaan tadi kan. So, kita kena tolak CTL, kita tambah dengan subsidi. So, kita akan dapat KDNK KF. Okey, belum lagi dapat KNB KF. So, kita teruskan lagi pengiraan kita dengan menambah PFBLN. Okey, bila kita tambah PFBLN dalam KDNK KF ni, so kita akan dapat KNK KF. So, kat sini masih lagi kasar kan? Masih lagi kasar. So, kita kena tolak susut nilai untuk dapatkan KNB KF. So, bila dah dapat KNB KF, kita dah dapatlah nilai pendapatan negara. Okey, kita tengok contoh pengiraan untuk kaedah perbelanjaan. Okay, soalan yang pertama, A, dia kata hitung KDNK pada harga pasar. Okay, A, hitung KDNK harga pasar. Okey, jadi kita carilah butiran yang ada dalam pengiraan kaedah perbelanjaan. So, yang pertama dibuat kat sini perbelanjaan penggunaan awam. Ini adalah perbelanjaan kerajaan ataupun simbolnya adalah G. Perbelanjaan penggunaan swasta simbolnya adalah C, iaitu perbelanjaan penggunaan isi rumah. Pembentukan modal tetap kasar awam, ini adalah pelaburan yang dibuat oleh kerajaan. Simbolnya adalah I. Pelaburan yang dibuat oleh firma, pelaburan swasta. Perubahan dalam stok, ekspor dan kita tolak dengan import. Okey, untuk cari KDNK item yang terlibat adalah yang ini sahaja. Okey, so kita ambil dulu yang itu. Kita akan ambil G, kita tambah dengan C, kita tambah dengan pelaburan awam, kita tambah dengan pelaburan swasta, kita tambah dengan perubahan stok, ekspor dan kita tolak dengan import. Okey, so 78.7, C 309.2, pelaburan awam 68.4, swasta 73.2, perubahan stok kosong, ekspor 615.0 dan import kita tolak 505.9. Okey, kita jumlahkan semua tu, kita akan dapat nilainya adalah RM 638.6 juta. Okay, itu adalah KDNK HP. Okay, seterusnya untuk soalan B. Soalan B, dia kata hitung KDNK cost factor. KDNK cost factor. Okey, soalan A, kita dah kira KDNK HP. Soalan B, dia nak KDNK cost factor.
So kita kena ingatlah apa beza antara HP dengan KF. Okey. Sebagaimana yang kita dah belajar dalam bahagian yang pertama, itu konsep pendapatan negara, HP dengan KF dibezakan oleh CTL, cukai tak langsung dengan subsidi. HP harga di pasaran yang melibatkan cukai tak langsung. Kos faktor harga di peringkat pengeluaran ia melibatkan subsidi. Okey, jadi bila kita nak KF, so kita ambil je data yang kita dah ada, yang kita dah kira tadi, KDNK HP. Okey, dalam HP ni dia dah ada CTL. Kita nak KF. So KF belum ada CTL. So kita kena tolaklah CTL. Daripada HP kita tolak CTL untuk dapatkan KF. Dan kita tambah subsidi. Okey. Kenapa? Sebab dalam HP subsidi tu kita tolak kan. So untuk dapatkan KF, so subsidi kita kena tambah dan CTL kita kena tolak. So kita masukkan nilai untuk KDNK HP 638.6. CTL kita cari kat sini 12.5, subsidi 10. So kita kira kita akan dapat dia punya KF RM 636.1 juta. Okey. Tu soalan yang kedua ataupun soalan B. Soalan C, dia kata hitung peratus sumbangan perbelanjaan penggunaan awam dan perbelanjaan penggunaan swasta terhadap KDNK HP. So, peratus sumbangan perbelanjaan penggunaan awam G terhadap KDNK HP. So kita ambil lah nilai G, kita bahagikan dengan KDNK HP, kita darablah dengan 100%. So untuk G 78.7 kita bahagikan dengan KDNK HP 638.6, kita darab dengan 100. So nilainya kita akan dapat 12.32%. Okey. Soalan seterusnya, peratus sumbangan C. So C kita bahagilah dengan KDNK HP. Kita darab dengan 100%. Okey, masukkan nilai dia. Okey, kita tulis kat sinilah, dah tak muat dah. Kita tulis kat sini, nilai C adalah 309.2. Kita bahagikan dengan KDNK dia 638.6. Kita darab dengan 100%. So kita akan dapat 48.42%. Okey, soalan seterusnya soalan D. Okey, soalan D dia kata jumlah penduduk negara tersebut ialah seramai 28 juta orang. Hitung KDNK HP per kapita. Okey, so KDNK HP per kapita. Okey, ni yang kita dah belajar dalam konsep pendapatan negara. So formulanya adalah KDNK HP kita bahagikan dengan jumlah penduduk. Okey, KDNK HP kita ambil nilai yang kita kira tadi 638.6, kita bahagikan dengan jumlah penduduknya adalah 28 juta. So kita akan dapat KDNK HP per kapita RM 22.81.